through Google Calendar ni. Kita tak boleh buat meeting code. Kalau macam kita pakai Google Meet biasa tu. Tak, tadi saya ada demo tadi untuk dapatkan meeting code dalam Google Calendar. Kalau boleh ada meeting code, berarti pelajar tak boleh masuk sebelum kita masuk dan dia tak boleh masuk selepas kita keluar. Tak, dia lain. Yang ni kalau dalam kalender biasa, kalau kita set by hari tadi, contoh kalau meeting biasa lah. Kalau meeting biasa memang kita set by hari dan by masa pukul berapa, betul tak So dia kalau kita tak allow, maksudnya kalau host tak masuk lagi, dia tak boleh masuk. Tapi kalau kita buat yang macam style yang saya buat tadi, kalau kita buat style yang macam ni, so dia memang bebas. Dan jangan add guest kat sini. Kalau kita add guest, memang orang tu je yang boleh ni. Kita just setkan dia bebas untuk masuk sepanjang minggu ni. Nanti boleh cuba dulu, tak ada masalah, boleh cuba dulu. Saya pun dah cuba benda ni, memang tak ada masalah lah, siapa-siapa boleh masuk. Yang buat link ni ke ataupun yang lain ke, apa boleh masuk. So nak copy link tu, kena copy dekat sini. Okay, thank you. Okay, next dari Dr. Eli. Adakah attendance yang direkod ni akan terus link kepada attendance dalam SMBU, dalam sistem? Tak ada, saya dah explain tadi kan, belum ada lagi features tu. Masuk manual. Masuk manual. Sekejap ya, saya try scroll bawah lagi. Tapi sebenarnya bagus kan tu, sebab basically kita dah ada perbincangan secara tak rasmi lah dengan tim yang buat attendance. So possibility untuk push ke student attendance ada, tapi belum dibuat lagi lah. So pensyarah boleh start guna, and then bila dah ada data tu lah, and then baru kita boleh tambah features tu lah. So this is from Dr. Salizu Monsuru. The question is, thank you Cik Miza, but sorry, I don't have all the feature in the My Guru on my PC. Ada features? According to Dr. Salizu, the comment is, I don't have all the features in the My Guru on my PC. Tak apa kot, boleh hantar email ke myguru@ICT, bagi nombor staff dan ni, mungkin kita boleh tengok balik. Okay, Dr. Salizu, you can email everything to My Guru, and My Guru team will check it later. So ini cadangan daripada Encik Rashidi untuk yang ni daripada FB Live. Saya bacakan cadangan sebab kita dah hujung. Katanya untuk import marks, dicadangkan pertama import feature soalan objektif. Ini untuk penambahbaikan My Guru. Import feature soalan objektif, export soalan, export markah pelajar, test run quiz untuk pensyarah. Yang nanti saya akan listkan kemudian dan kita akan duduk dengan ICT sama-sama. Soalan daripada, this is from Dr. Patricia. Will My Guru achieve recordings of past classes for students who may only be able to view it later? Recording conferencing tu maksud dia So recording conferencing memang dalam Google Meet ada features untuk record. So pensyarah boleh recordkan sendiri dalam Google Meet tu sendiri. Tapi untuk bagi recording tu tak ada dalam ni lah. Tu pensyarah kena bagi manual lah, letak dalam learning material dan sebagainya. But I think student can record it itself. Student pun boleh record, betul. Okay, this is from Dr. Liai Chu. Jika setelah set kelas pada setiap Isnin sepanjang SEM untuk khusus A, apabila kelas ganti cuti am dibuat pada hari Selasa, perlu create and change link. Adakah link yang asal masih kekal? Jadi untuk kelas ganti. Okey, untuk kelas ganti tak perlu tukar link, sebab link tu sebenarnya walaupun kita set kelas kita setiap hari Jumaat, tapi sebenarnya dia boleh akses sepanjang minggu tu. Sampai bila-bila lah maksudnya, tak kira by hari Jumaat ke hari apa ke, dia boleh akses. Untuk dua kumpulan berbeza, perlu ada dua link ke satu link? Okey, untuk kumpulan berbeza saya galakkan kita buat dua link. Jangan buat satu link, sebab kita boleh buat satu link tapi takutlah sebab tak macam mana ke ada pelajar termasuk dalam kelas kita yang tak sepatutnya lah. So better kita buat link yang berbeza. This
this is from Dr. Raja Nur Safinas. Can they see the recording directly after class is over? Yang ni untuk case record tadi. Oh, record. Normally, Dr. Raja, if the student click record, they will send the link through the email. Okay. Next, Dr. Maiza Tuliza. Once we paste the link, what do we do? Paste the link, what we do? Tak ada buat apa dah. Kita just, macam saya cakap tadi, dia memang 3 step. Cuma kita perlu copy link, lepas tu kita just maklumkan pada pelajar untuk akses ke dalam MyGuru. Jangan bagi link direct Jangan bagi link direct. Itu saja. Boleh saya tanya? I was the one who asked the question just now. Right. Sebab saya dah dapatkan link Meet tu. So saya dah paste di MyGuru. Tapi bila saya pergi, bila saya nak access the link, bila nak start kelas tu, macam mana? Sebab bila saya pergi, link tu tak ada pun. Link tu tak ada? Macam dia tak ada di situ. Maknanya macam saya tak paste, tapi saya dah paste. Ke saya got the link already. So saya dah paste dekat yang tempat yang kena insert tu. Okay. Lepas tu saya buat apa? Sini kan, dah paste ni kan? Dah, sekarang ni dah yang saya letak lah link yang saya lepas paste tu tekan insert lah. Tekan insert ke, tekan change ke, and then dia akan keluar page macam ni. So ni dah betul lah. Boleh klik kat sini. Okay, now the problem is bila saya tekan insert, dia keluar, dia kata paste the link. Tapi link tu saya dah paste. Paste the link. Betul ke link tu? Kena check balik format link tu. Sama je yang macam tu. Tak apa. Once kita dah, tak apa, saya cuba nanti. Tapi bila masukkan tu dia akan terus je, kita boleh save lah ya. Ya, betul. Sebab dia ada isu juga sebab saya dah kontrol kat sini. Rasanya kalau kata rasanya betul dah. Saya dah kontrol semua. Tak apalah, nanti kalau ada isu juga nanti kita tengok balik lah. Okay. Boleh email kat team kita. Yes, okay. Terima kasih. Okay, sama. Okay, this is from Dr. Syaiko, yang pasal recording tadi tu, maksudnya lepas habis, maksudnya bila kita dah recorded our class, meaning that dia akan directly send to email tu kepada the students ke macam mana tadi tu? Doktor boleh, saya rasa macam benda-benda teknikal ni doktor boleh suruh pelajar tu explore benda tu. Suruh dia rakam, saya rasa dia tahu kot. Sebab dia ada dalam Google Meet tu sendiri dia ada button untuk record. So bila dia record, dia akan savekan dalam Google Drive dan dia akan emailkan. Tapi kalau kata doktor macam tak pasti yang tu, boleh suruh pelajar buat benda tu. Saya rasa dia orang sepatutnya tahulah benda tu. Simple je sebenarnya record tu. Ya, memang simple, tapi I was just thinking memang kita selalu record pun. It's just that I was thinking you punya features ni boleh apa kalau directly. Tak ada. Dalam ni yang kita just capture kehadiran je. Untuk recording semua memang control through Google Meet. Semua Google Meet punya ni. Kita cuma kehadiran je. Baik. Okay, jelas ya Dr. Raja? Okay, next Dr. Patricia N. We record, then we have to repaste the link for past classes. Tak perlu. Link ni memang pakai sampai bila-bila. Kita tak perlu nak ubah link ni. Kalau selagi pelajar boleh akses guna link ni, maksudnya link tu memang valid lah. Boleh terus pakai, tak perlu nak tukar-tukar. So, Dr. Ruwaibah, salam. Adakah kita kena add setiap seorang email address student ikut kumpulan pada hari dan masa jadual masing-masing untuk join Google Meet dan kita plan? Tak perlu. Kita tak perlu dekat dalam Google Calendar yang kita set tadi. Kita cuma setkan tarikh, yang first tu memang kena set tarikh lah kan. Tapi kita pastikan kita setkan weekly concurrent. Maksudnya dia akan berulang setiap minggu. And then kita tak perlu nak buat guest ke apa, kita just terus dapatkan link tu. Tapi kena pastikan kita setkan weekly ni. Kalau kita tak set weekly, link tadi dia hanya boleh pakai sekali. So kalau kita set weekly, dia boleh pakai berkali-kali. Dan kita tak perlu nak invite pelajar pun. Kita just perlu inform pelajar untuk access
web conference through MyGuru. Okey, Dr. Ahmad Zakirullah, soalan tak lengkap. Kalau doktor boleh on mic dan tanya sendiri Cik Imi. Okey, Assalamualaikum. Nak tanya berkenaan dengan link, kalau kita ada dua kumpulan pelajar tapi kita nak buat dalam satu masa, jadi kalau link yang berbeza, adakah dia boleh buat waktu yang sama ataupun bila link berbeza untuk kumpulan yang berbeza ni dia jadi waktu kelas yang berbeza? Kumpulan dia memang kalau maksudnya kursus yang sama kan, Kursus yang sama. kursus yang sama tapi ada dua grup lah. Ya. Kita boleh letak je dalam link yang guna link yang sama. So dia akan, tapi dalam capture dia punya kehadiran dia akan pecah lah ikut grup. Oh, so still dia orang boleh dengar dan still kehadiran dia capture Kehadiran capture still boleh dengar sebab dia masih guna link yang sama. Okay, terima kasih. Okey, dari Dr. Dahlia Janan, bagaimanakah jika kita ada 3 kursus berbeza? Bagaimanakah rupa paparan di MyGuru? 3 kursus berbeza memang lain-lain lah. Maksudnya kalau macam saya ada 2 kursus dekat sini, so saya kena setkan kursus ni, saya kena setkan dia punya meeting code dia. Kursus ini kena setkan meeting code. So setiap kursus yang berbeza, kita kena setkan kursus yang berbeza. Miza, mencelah kejap. Boleh ke? Okay. Boleh ke? Boleh? Saya duk tengok main-main dengan web conference ni, Meet ni, dia punya link tu macam, sebab saya ada satu paper ni 3 kumpulan, dia punya link ni macam general link untuk the whole student je, tak boleh pergi ikut group pun. Okay. Tak apa, yang tu kita dah capture by group dia. Nanti kita akan buat tambah baik sikit lah dekat dalam kehadiran. So nanti kita akan boleh filter by group dekat sini. So setakat ni tak ada lagi lah, tapi kita boleh tambah dekat sini. Filter by group. Maksudnya macam announcement kan, kita boleh bagi dedicate group. Ya tahu. Tak apa. So yang ni nanti macam ni, saya akan tambah baik part ni, tapi saya tak nak pensyarah perlu buat different link, sebab biasanya kalau kelas yang kita boleh buat serentak, betul tak? Kalau kata nak buat dia dalam kursus sama, so walaupun ada grup berbeza, mungkin kita boleh buat serentak, and then cuma nak bezakan kehadiran dia. So nanti kita akan tambah baik lah dekat sini, kita boleh filter by group. So pensyarah tak perlu buat apa-apa sebab data by group kita dah ada. So dalam senarai kehadiran ni kita boleh tambah baik dekat sini. So memang satu link je lah maknanya. Ya, satu link je. So cerita dia macam ni, saya guna Google Classroom juga. So Google Classroom untuk each group ada link yang berbeza. So ni macam mass lecture lah jadinya. Ni kena create new link untuk ni. Lepas tu untuk kuliah sama-sama lah. Tak apalah, tak faham pun tak apa. Saya pun tak faham, tak apa. Okay. Iniza ada request daripada Cik Ahmad Nuzid dengan Dr. Zakinas, katanya boleh tak nak request untuk demo sediakan URL Meet bagi pensyarah yang ada 3 kelas berbeza. 3 kelas berbeza maksudnya kursus yang berlainan lah kan? 3 kelas berbeza. Cik Ahmad Nuzid atau kursus yang sama. Kursus yang sama. Okey, kursus yang sama tapi grup yang berbeza lah kiranya kan. Ya, betul. Saya sama dengan Dr. Cik Kariza punya soalan tadi kot. Cuma setakat ni kita sebenarnya pakai link yang sama. Tapi bila pelajar klik, dia akan klik ikut grup dia lah. So data by group kita dah ada. Cuma kita setakat ni kita baru senaraikan secara campur. Nanti kita akan buat satu lagi filter dekat sini. So dia boleh filter by group. So nanti by kehadiran tu kita boleh pecahkan by group. Tapi boleh terus pakai dah sekarang ni. Nanti kita akan tambah baik dalam masa terdekat nanti kita akan tambah baik sikit lah untuk nak filter by group. Okay, thank you Cik Miza. Okay, sama. So ini makluman dari Puan Siti Munirah Pusat ICT. Katanya Pusat ICT telah menyediakan FAQ tips penggunaan yang boleh diakses di bahagian user manual. So boleh pergi ke
nama web Pusat ICT. Daripada Dr. Norsilawati, soalan MCQ untuk final assessment boleh dilaksanakan atau tidak kerana bilangan pelajar yang ramai bagi setiap kumpulan. Dr. Norsilawati ada ke? Boleh terus tanya kepada Encik Emiza, boleh tak? Saya ada. Cik Miza, boleh tanya tak soalan berbentuk MCQ final assessment boleh tak? Sebab kami ada lebih kurang 4 kumpulan dan bilangan pelajar yang ramai. Kalau buat soalan AC ataupun soalan yang jawapannya panjang, mengambil masa sedikit sebab bilangan pelajar ramai. That's why kita ada buat final assessment untuk MCQ ada 2 set, dan 2 set bila kita masukkan secara online kita akan randomize dan sebagainya untuk mengurangkan orang kata plagiarism ataupun peniruan dalam kalangan pelajar. Macam mana tu, boleh ke tak? Bilangan pelajar kami ramai. Saya rasa tak ada masalah. Boleh memang soalan MCQ dia objektif kan? Ya, So memang kita boleh assignkan untuk keseluruhan pelajar kita lah. Maksudnya tak ada masalah, boleh buat. Okay, So dia akan automatik bagi markah semua, dia akan automatik. Sebab saya tanya ni bagi pihak jabatan, sebab dalam kalangan pensyarah di Jabatan Sains Sukan yang pelajar bilangannya ramai, contohnya satu pensyarah dia mengajar 3 kumpulan. So bila bilangan pelajar yang ramai, dia akan mengambil masa yang panjang untuk proses semakan soalan. Proses semakan jawapan tu, that's why ada setengah pensyarah yang berhasrat untuk buat MCQ. Saya tanya ni bagi pihak jabatan dan fakulti lah. Kalau dibenarkan lebih elok lah, sebab ada setengah pensyarah bilangan pelajar dia ramai, kekangan untuk kita menanda skrip ni. Kalau boleh, kalau boleh terima kasih banyak-banyak lah ni. Boleh, sepatutnya boleh. Okey, terima kasih Cik Emiza, terima kasih. Clear, jelas. Okey, Assalamualaikum, selamat raya. Selamat raya. Daripada Dr. Abdul Hamid, cadangan boleh tak diadakan klinik My Guru? Kalau Pusat ICT boleh buat klinik My Guru sama macam BPQ buat klinik performa. Klinik, klinik macam mana tu? Kat Puan Siti Munirah. Klinik macam kalau ada masalah, katalah klinik buka hari Khamis, so secara yang ada masalah untuk gunakan online assessment ke, so nanti dia akan terus ke My Guru punya team. Maksudnya helpdesk macam sebenarnya untuk helpdesk memang kita support through email setakat ni sebab kita tak boleh nak call, and then saya rasa email lebih efisien sebab semua dalam satu team tu boleh respon dekat situ, dan lagipun kita tak ramai sebenarnya dalam team My Guru, ada 4 orang je, so kalau kita nak buat one by one tutorial tu macam susah sikit lah. Tapi boleh ada sebarang masalah, tak ada masalah, boleh just email kita akan respon insyaAllah. Saya nak tambah sikit untuk Dr. Norsilawati tadi mengenai MCQ untuk final assessment. Pihak PPA, macam yang Dr. Shakira dah terangkan tadi, isu itu perlu dititik beratkanlah. Sekiranya ada yang memantau, maksudnya online exam secara MCQ secara atas talian tu ada yang pantau, maksudnya boleh dilakukan. Pemantauan tu macam mana ya? Dr. Shakira boleh tambah sikit tak? Dr. Shakira. Kita tengok macam ni kita ialah memang sekarang ni norma baru. Cuma kalau kita tengok dalam kita punya peperiksaan akhir, dalam proses pengurusan peperiksaan akhir, kita ada jadual, kita ada bagaimana pembukusan soalan, kita ada invigilators yang dilantik untuk setiap sesi peperiksaan dibuat. Jadi bila kita sekarang ni nak dibuat secara online, memang tidak nafikan untuk My Guru memang kita boleh bina soalan melalui My Guru MCQ. Cuma dari segi untuk kita nak melaksanakan peperiksaan tersebut, itu yang isu dia lah. Dari segi pembangunan soalan memang tidak ada masalah, kita boleh gunakan My Guru. Tetapi isu bagaimana pengawasan terhadap peperiksaan itu yang menjadi isu lah sekarang ini. Tapi kalaulah ada mekanisme untuk dilakukan pengawasan,
sebab tu kita tahu apa tujuan pengawasan untuk mengelakkan macam-macam lah kita ada dalam peraturan akademik. Jika ada mana-mana satu kaedah untuk mengawasi peperiksaan yang dilaksanakan, ia boleh dilakukan. Saya tak pasti berkaitan dengan pengawasan tu. Cik Emiza boleh terangkan tak dari segi sistem kita boleh kontrol dan sebagainya dari segi pengawasan sewaktu final assessment berbentuk MCQ tu dijawab? Okay, dari segi MyGuru, macam saya terangkan tadi, sebenarnya memang kita tak ada sebarang third party application yang boleh macam control lah, sebab ini adalah web based system, so basically memang dia boleh access browser lain dan sebagainya. Memang kita tak boleh nak control benda tu. Tapi kalau ada satu lagi kaedah, macam saya terang tadi, ada satu aplikasi nama dia Safe Web Browser, Safe Exam Browser. Tapi itu terlalu teknikal sebenarnya kalau nak di set up kan. Dan benda tu pun masih lagi orang boleh curi-curi. Maksudnya dia masih lagi ada kekangan dekat situ. Dia bukan 100% kita boleh buat macam kita exam di dalam dewan exam. Memang takkan sama. Tu yang kalau ni PPA mungkin kena berbincang dengan PPA jugalah, sama ada ini melayakkan ke atau tak, saya tak pastilah. Tapi memang sukar sebenarnya kalau kita nak pantau assessment dalam online ni. Saya rasa pemantauan semua assessment dalam talian pun sama jugalah masalahnya kan. Cuma kalau dari segi macam kalau kita tengok dia boleh randomize soalan dan sebagainya, yang itu antara ciri-ciri yang kita cuba untuk mengawal dari segi peniruan dan sebagainya lah. Yang tu pun tak mencukupi. Yang itu ada tapi saya tak tahu mencukupi ke tak pasti. Yang untuk randomize soalan memang ada dalam MyGuru. Kan yang itu ada ciri-ciri keselamatan ataupun kita mengawal orang kata daripada peniruan yang berleluasa tu, randomize sudah sangat membantu saya rasa. Cuma PPA kena tetapkan segeralah sebab ada pensyarah-pensyarah yang dah set untuk MCQ pertama sekali bagi kumpulan pelajar yang ramai lah. Itu je, kalau yang sikit tu dia pensyarah tak ada masalah untuk tukarkan soalan berbentuk home test dan sebagainya lah. Sebenarnya pihak universiti dah membuat keputusan dalam senat yang lalu pun dah dibincangkan, dan pagi tadi pun ada daripada PNC telah pun mengeluarkan satu panduan untuk semua. Dan dekan-dekan juga maklumlah tentang bentuk-bentuk pentaksiran akhir ni sebenarnya. Yang hasil daripada mesyuarat senat dah memang pun dah dibincangkan perkara ini, dan disebabkan isu dia begini, sekiranya ada sistem yang boleh menyokong pengawasan boleh dilaksanakan, tapi jika tidak ada tu memang berisiko lah, memang tidak boleh dilaksanakan. Jadi kalau ada boleh, itu dia punya keadaannya. Sebab untuk semester ni memang kita sebenarnya di pihak PPA pun kita dalam proses juga untuk sebenarnya lepas ni memang harapnya dapat mengisilah keperluan-keperluan, akan ada survey untuk mengadakan peperiksaan akhir secara online exam. Jadi kita akan memajukanlah ke pihak atasan untuk keperluan pembelian sistem, dan kita nak tahulah adakah ini akan digunakan secara berterusan ataupun one shot sahaja sebab sistem itu sangat mahal. Jadi kita tidak mahu menjadi sebagai gajah putih lah. Jadi untuk masa sekarang ini memang untuk semester ini sistem itu memang tak boleh lagi lah dibeli. Jadi itu yang PPA akan cuba usahakan untuk masa depan insyaAllah. Jadi yang untuk semester ini sekiranya ada maksudnya dari segi effort yang sendirilah yang ataupun di peringkat jabatan dapat mengenal pasti kaedah-kaedah yang boleh lakukan, maka ia boleh dilaksanakan. Macam tu ya keadaannya. Saya rasa jelas ya Doktor? Okay, no problem. Daripada Dr. Madiana Ismail, adakah pelajar boleh akses MyGuru di mana sahaja? Saya rasa tak ada masalah untuk pelajar akses di mana sahaja. Boleh. Boleh tanya satu soalan? Okay.
Okay, untuk create link di calendar tu, kalau kita ada dua different courses, so tadi saya dah create satu link untuk one of the courses, so sekarang saya nak create another link for another course, tapi course tu saya bukan coordinator, saya cuma another lecturer saja. Course tu di-coordinate oleh orang lain. Saya tak dapat link tu, saya tak, the name of the course tu tak appear dalam Google. Walaupun saya dah create new calendar, dalam calendar, walaupun saya dah create new calendar, dia masih lagi keluar course yang saya coordinate. Ke tak ada issues, ke saya yang salah? Saya tak pasti. Nanti kita tengok balik Dr. punya ni. Boleh tengok. Nanti Dr. boleh emailkan tak kat MyGuru nombor staff dan nama lah, nanti kita tengok balik. Emailkan dekat siapa? Dekat myguru@ict.upsi.edu.my. Okay, myguru@ict ya. Okay, terima kasih. Sama. Okay, cadangan daripada Dr. Nolinda, kalau boleh buat randomize susunan jawapan lagi baik. So ramai yang minta jawapan tu di-randomkan. Ya, memang automatic random dalam MyGuru. Okay. Cik Ahmad Wira cadangkan untuk elak cheating adalah mengehadkan masa ujian atau exam. Daripada Dr. Nazri, minta mak ayah jadi invigilator exam. Boleh lah. So rakam video kan, anak jawab exam. Lepas hantar kat ni. Prof. Siti Aisyah, if the item are randomized, the chance to share or memorize answer is very slim, especially within short time. Ya, betul. So daripada Encik Ahmad Nuzid, time set among the best way to handle MCQ. This also apply by professional certification like Adobe and Oracle exam. Ya. Yang lain, saya rasa itu saja. So saya buka kepada partisipan yang lain, sekiranya ada soalan boleh onkan mikrofon, tanya terus kepada Encik Imiza. Ada ke? Untuk slide dan juga video kami akan kumpulkan di PPA punya website yang telah diedit. Slide dan video yang telah diedit. Ada soalan lain ke? Ada. Cik Miza boleh buat penutup ke? Saya boleh buat penutup je lah kan. Sebenarnya ada satu lagi part untuk forum, tapi saya rasa forum ni macam simple je biasa je digunakan. So cuma dari segi interface yang baru ada sedikit kelainan lah. Itu sahaja yang kita ni kan Tapi apa yang saya nak highlight dalam forum, kita boleh buat topik balasan ni sehingga 3 peringkat sahaja. Dan kalau boleh, kalau menggunakan forum, elakkan daripada menggunakan gambar ataupun bahan yang terlalu besar sebab forum ni biasanya dia akan panjang. So kalau boleh buat dia secara ringkas, maknanya macam kita respond through WhatsApp macam tu kan. So kita just type apa respon and then dia balas dekat situ. So elakkan daripada menggunakan macam copy assignment letak dalam forum dan sebagainya. Itu akan menyebabkan forum ni akan jadi lambat So saya rasa Izzah, last dekat FB ni dari Rashidi, dia tanya link dalam MyGuru hanya tujuan untuk ambil kehadiran. Kalau pelajar masuk beberapa kali dalam satu hari yang sama, adakah list tersebut masuk? Dia ambil yang pertama kali saja. Contoh kalau kata dia masuk pukul 8 pagi. So untuk hari tu dia akan kira pukul 8 pagi je. Kalau dia keluar dan dia masuk balik pun dia tak kira dah. Dia just kira waktu pertama dia masuk ke link tadi, ke MyGuru, melalui MyGuru. So kalau kata kita tengok dia masuk pukul 11, that's mean memang dia memang tak join lah sesi pukul 8 tu. So dia kira sekali saja sehari. Soalan kedua, untuk kuliah 2 kali seminggu boleh guna satu link saja? Boleh, sama, boleh. Sekejap, ada satu lagi request. Okay. Lambat pula laptop saya ni. Okay, boleh tak request Dah 12.30 lah. Sebenarnya Jumaat ni. dia request nak tukar warna pusat ICT katanya. Warna?
Biasanya tim depan tu dia tukar ikut event kot. Kan Hari Guru lain. Okay. Dekat login tu memang kita sebenarnya memang kita tukar ikut event tapi kadang tak sempat. So kita tak tukar lah, tapi untuk hari raya insyaAllah ada lah. Untuk hari raya punya page. Okay. Itu saja kot dari Cik Miza. Last. Saya rasa tak ada buat masa ni. Semua saya harap apa yang kita buat dekat sini, pensyarah kalau boleh at least cuba dululah apa yang ada kita cuba pakai dulu. So and then daripada situ baru kita tahu macam apa benda kekurangan dan sebagainya, and then kita boleh tambah baik dari masa ke semasa. Saya rasa pensyarah UPSI dah buat yang terbaik dah setakat yang kita sepanjang berada di UPSI ni. Saya rasa cuma kita boleh untuk kes-kes dalam semasa wabak ni lah kita nak kena test betul-betul feature-features yang ada dalam MyGuru. Yang lain saya rasa tak ada kot So kekal selamat dan kita raya di rumah. Itu saja. Terima kasih. Okay, Dr. Selina. Kita boleh live dah kot Baik, terima kasih semua. Selamat Raya. Terima kasih Miza. Terima kasih. Oh, attendance jangan lupa. Selamat Raya, mohon batin. Selamat Raya. ஏன் அவ்வளோ வரலையா? இல்ல மாமா அந்த நாய் கொண்டு போய் நம்ம போர்டிங்ல விட்டுலாம். டாக்டர்கிட்ட நான் பேசிட்டேன். Ada nak jeri ni. Assalamualaikum. Attendance. Not yet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.